Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Nama diberi Muhammad Rusyaidi bin Muhammad Rushdan, memegang nombor kad matrik D20202096216. Hari ini saya akan berkongsikan dengan semua tentang satu isu iaitu penggunaan dadah dan ketagihan. Tanpa kita membuang masa lagi, mari kita mulakan. Okey baik, sebelum kita pergi lebih jauh, eloklah kita memahami apakah konsep dadah dan juga ketagihan ini. Dadah ialah sebarang bahan kimia yang digunakan pada tubuh manusia atau organisme untuk merawat atau mencegah. Dadah akan mengakibatkan ketagihan, kemerosotan kesihatan atau keruntuhan akhlak kepada penggunanya apabila dimakan, disuntik atau dimasukkan ke dalam badan dengan kuantiti yang tidak sepatutnya. Kerana dadah ini mampu untuk mengubah cara minda dan juga tubuh badan untuk berfungsi. Manakala ketagihan pula adalah penyakit mental yang kronik dan berulang yang mengakibatkan pengambilan dan pencarian substan secara kompulsif walaupun tahu ianya memberikan kesan buruk kepada diri. Okey baik, seterusnya kita masuk ke bahagian teori yang mana saya mengetengahkan teori tingkah laku. Terapi tingkah laku merupakan satu pendekatan terhadap pengujian, penilaian dan perubahan tingkah laku yang memfokuskan kepada perkembangan terhadap tingkah laku yang bersesuaian dan mengurangkan tingkah laku yang tidak sesuai dalam kehidupan seharian. Perkembangan asas teori tingkah laku diketengahkan oleh Ivan Pavlov dari Rusia dan B.F. Skinner dari Harvard University serta Bandura yang menggunakan teori pembelajaran sosial berlandaskan pendekatan dan pengaruh sosial. Pendekatan-pendekatan yang diperkenalkan ini telah memperkembangkan lagi konsep-konsep sedia ada dalam terapi ini dan telah menjadikan terapi ini semakin berjaya mengatasi kesukaran yang dialami oleh individu di dalam dunia ini. Dalam teori ini terdapat dua konsep utama yang diketengahkan iaitu pelaziman klasik dan pelaziman operan. Pelaziman klasik memfokuskan kepada peristiwa dalam satu tingkah laku. Di dalam kajian atau eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji proses pencernaan terhadap anjing, Pavlov mendapati anjing tersebut akhirnya boleh mengeluarkan air liur walaupun tiada makanan diberikan dan menyimpulkan bahawa proses pembelajaran boleh berlaku di dalam persekitaran yang disediakan. Apabila anjing diberikan makanan sebagai satu rangsangan, sudah pasti anjing tersebut akan mengeluarkan air liur iaitu sebagai satu tindak balas terhadap rangsangan. Rangsangan yang neutral pula seperti loceng yang tidak berupaya untuk memberi respon. Namun dalam eksperimennya, Pavlov telah menyediakan satu keadaan di mana setiap kali beliau membunyikan loceng, dengan segera akan disertakan dengan makanan. Prosedur itu diulang beberapa kali untuk memberikan satu proses pembelajaran kepada anjing tersebut. Okey, seterusnya pelaziman operan yang diperkenalkan oleh B.F. Skinner turut memfokuskan kepada sebab dan akibat daripada satu tingkah laku. Secara asasnya, pelaziman operan ini merupakan satu proses pembelajaran yang melihat satu tingkah laku itu dapat mengubah kesan yang berlaku sebelum ini secara sistematik. Satu eksperimen yang dibuat oleh Skinner adalah dengan menggunakan burung merpati sebagai satu objek yang diajar untuk menekan selak bagi mengeluarkan makanan jagung. Makanan jagung adalah rangsangan tidak terlazim dan juga berbentuk peneguhan. Apabila burung merpati menekan selak berkali-kali dan makanan terkeluar, maka tindakan ini akan bertukar menjadi tindakan peneguhan. Seterusnya, tindakan terlazim akan menyebabkan satu keupayaan memakan makanan yang lazat dan rasa kenyang sebagai satu tindak balas terlazim. Teori tingkah laku mencadangkan bahawa tingkah laku penggunaan bahan yang dipelajari dalam bentuk pemerhatian tingkah laku dan juga model. Sebagai contoh, seorang remaja boleh belajar untuk menggunakan bahan dengan memerhati tingkah laku kawan-kawannya atau bapa sendiri. Tingkah laku penyalahgunaan dadah dikekalkan melalui proses pengukuhan. Akibat atau pengukuhan tingkah laku itu adalah pengalaman yang positif menggunakan bahan seperti yang dilihat atau dialami oleh pengguna atau penyalahgunaan bahan. Proses pengukuhan boleh mengambil bentuk pengukuhan positif ataupun pengukuhan negatif. Pengukuhan positif berlaku apabila perasaan gembira atau kesenangan yang dihasilkan oleh bahan-bahan psikoaktif menyebabkan seseorang itu ketagih. Manakala pengukuhan negatif berlaku kerana penagih dadah mengambil dadah bertujuan mengurangkan perasaan yang tidak menyenangkan. Contohnya, menghilangkan tekanan, merasa rendah diri, putus asa, kemurungan, kebimbangan atau marah. Proses ini meningkatkan kemungkinan bahawa tingkah laku penyalahgunaan dadah akan dikekalkan dan berulang-ulang seterusnya
meningkatkan peluang untuk pergantungan dadah dan juga ketagihan. Terapi tingkah laku merupakan satu teori, teknik atau kaedah yang sistematik digunakan oleh ahli terapi dalam mengkaji dan meneliti bagaimana satu tingkah laku itu dapat dipelajari dalam mengubah atau menyesuaikan tingkah laku yang tidak patut kepada tingkah laku yang sesuai dan sepatutnya. Terapi ini mempunyai falsafah dan pendekatan yang tersendiri yang telah berjaya menjadikan satu langkah yang berkesan. Seterusnya, terdapat 3 cara untuk membantu penagih, iaitu yang pertama, program bantu diri penagih. Yang kedua, mendapatkan rawatan. Dan yang ketiga, menguatkuasakan undang-undang. Selain itu, terdapat juga cara untuk mencegah kes dadah ini kerana bab kata pepatah, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Caranya ialah dengan menggunakan mesej media. Dan yang kedua, program pendidikan dadah. Dadah durjana, kau penghancur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Ini kami teguh, ini kami kuat, dadah